Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini berempat, iaitu ahli kumpulan saya yang bernama, nama saya sendiri iaitu Hazi bin Hazman, nombor metrik saya 01DDT19F1008 dan rakan-rakan saya yang lain iaitu Muklis bin Muhammad Sanwan 01DDT19F1017, Muhammad Faris Irfan bin Ghazali 01DDT19F1003 dan yang terakhir iaitu Wan Ahmad Syami bin Wan Abdul Razak 01DT19F1015. So kami hari ini akan menerangkan tentang beberapa soalan practical exercise 2 untuk subjek secure mobile computing. So kita akan pergi ke soalan yang pertama. Assalamualaikum. Nama saya Muklis bin Muhammad Sanwan. Nombor pendaftaran saya adalah 01DDT19F1017. So, hari ini saya akan menerangkan tentang question 1, iaitu difference between emulators and virtual machine. Okay, virtualization. In virtualization, hardware can be accessed directly. Manakala emulation pula dia you need a software connector to access hardware. Okay, so virtualization ni dia secara direct, and emulation ni dia menggunakan hardware sebagai connector dia. Okay, seterusnya adalah virtual machine can run the code directly, which is available in different language. Emulation pula, emulator requires an interpreter to translate the source code. So virtualization ni dia menggunakan language yang berbeza, manakala emulator ni dia kena translate the source code dulu. Okay, yang ketiga, virtual machine are relatively faster in its operation, and emulator pula are relatively slower. So virtualization ni relatif dia lebih cepat berbanding emulator. Okay, manakala pula emulator adalah slow, sangat perlahan. So yang keempat adalah virtualization machine solution costlier than emulation. Manakala pula emulation is comparatively cheaper. So virtualization ni dia cost dia agak tinggi, manakala emulator ni agak murah. So yang terakhir adalah virtualization provide better backup solution, manakala emulator falls short of virtualization as far as backup and recovery is considered. So virtualization ni buat backup dia lebih better berbanding emulator. So itu saja untuk question 1. Untuk question seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Pertama, so kali ini saya akan menerangkan tentang question tu iaitu as a developer, which platform will be chosen to test your mobile application in the mobile application development and why? So, saya sebagai developer, platform yang mana saya akan memilih untuk test mobile application in the mobile application development. So, ini adalah atas saya punya pendapat. So, mungkin kalau kita tengok orang lain berbeza pendapat. So, ini adalah pendapat saya. Saya akan memilih virtualization. Ini pendapat saya sendiri. Kerana virtualization ini adalah hardware can be accessed directly. So dia akan mudah untuk direct kepada hardware tersebut. So kalau kita pilih virtualization ini sebagai platform ini kita pilih iaitu virtual machine can run the code directly which is available in different language. So kalau kita bandingkan dengan emulator tadi, emulator adalah require an interpreter to translate the source code. So dia agak sukar dan macam agak leceh. Kalau kita nak dibandingkan dengan virtualization ni, dia agak mudah. So kita akan pergi ke kenapa saya pilih ni. Yang ketiga, virtual machine are relative faster in its operation. So dekat operasi dia lebih pantas lah berbanding dengan emulator. So sebab itulah saya pilih. Dan sebab yang terakhir adalah virtualization provide better backup solution. So backup ni amat penting untuk developer sebab mungkin kita tak tahu kerja-kerja kita akan hilang ataupun akan ke mana, kita tahu kita save ke mana. So bila dia backup, dia mempunyai better backup, kita tidak akan takut dan tidak akan lebih secure lah untuk kita
apa tu, menggunakannya. So itu sahaja daripada saya soalan 2. So kita akan pergi ke seterusnya soalan yang ketiga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Syami, nombor matrik 01 DDT 19F1015. Okay, pada kali ini saya akan membuat satu tutorial untuk mendownload satu emulator yang antaranya emulator yang saya akan download ini adalah Nox. Okay, first kita pergi kepada Google dan kita search Nox emulator. Lepas tu kita pergi kepada yang atas sekali ni iaitu Free Android Emulator on PC and Mac. Kita klik. Lepas tu kita download dan untuk download tu kita klik button download version yang color warna-warni ini. Okay. Okay, selepas selesai kita download application Nox yang saya katakan tadi, kita pergi kepada directory yang terletaknya installer itu dan kita klik kepada installer itu dan kita klik yes. Okay, di sini nampak satu interface yang keluar iaitu Nox Player 7.0.1.0 dan ni dalam proses untuk kita download, kita klik button install yang warna-warni ini dan kita klik. Yang ni atas kemauan user ingin untuk turut download Everest Free Antivirus atau tidak. Tapi pada kali ini saya reject untuk download antivirus ini. Okay. Di sini kita harus selesai, kita harus menunggu sampai selesailah install ini, baru kita akan sambung kembali. Okay, selepas kita selesai install iaitu tunggu sampai 100% akan keluar interface ini iaitu sudah selesai dan akan adanya button start dan kita klik pada button start ini untuk kita start Nox Player kita. Okay, mungkin akan sedikit lambat. Okay, di sini hanyalah iklan yang keluar dan di sini ialah progress. Kita kena tunggu hingga 100% barulah Nox Player itu akan keluar. Okey, sekarang sudah selesai, kita tunggu progress untuk membuka Nox Player ini. Okey, di sini terdapat Google Play, tapi atas user lah ingin login atau tidak. Tapi saya memilih kali ini untuk login later. Okey, di sini kita boleh nampak satu interface Android, tapi bukanlah 100% Android yang kita lihat di dalam phone itu. Ini adalah serba sedikit iaitu yang boleh dikatakan dummy Android. Okay, di sini kita boleh juga bermain game, tapi kebanyakan user akan mengguna simulator atau emulator Nox Player ini untuk connect kepada Android Studio untuk melakukan satu projek lah, untuk connectkan satu projek melalui Android Studio. Okay, di sini kita boleh nampak setting-setting yang ada. Okay, di sini di tepi ni kita lihat ada beberapa tools yang kita dapat gunakan, iaitu yang di bawah ini adalah back dan ini adalah untuk kita return kepada home, dan ini adalah multitask untuk kita manage recent task kita. Okay, di sini terdapat tools-tools yang dapat digunakan, antaranya ialah shaking the phone dan click out untuk kita release more space untuk kita lajukan sedikit emulator kita ni, dan terdapat banyak juga tools yang kita dapat gunakan di sini macam-macam, dan juga user boleh set upkan bermacam seperti performance, bunyi game dan claim di button setting bulat ini. Okay, contohnya kita boleh setkan performance kita berapa, kita boleh setkan resolution kita kepada berapa, tablet atau phone atau yang bersesuaian lah. Okay, di sini kita boleh pilih phone apa yang kita mahu gunakan, antaranya yang disediakannya adalah sebanyak ini saja kepada setakat ini.
Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farifah Ghazali, nama matrik 01D9F1013. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara-cara untuk install virtual machine. Okey, di sini terdapat dua link untuk install virtual machine, iaitu saya akan pilih link yang pertama sebagai panduan saya buat download virtual machine. Okey, di sini dia bagi kita option 1, virtual Android environment, virtual box lab. Okey, di sini dia akan just step by step. Okay. First step is download the Android image. Ini kita perlu download Android image berdasarkan link yang dia bagi kita download. Kita download, kita ambil, okey, dia kata version 7.1 R1 naked. Version 7.1 R1 naked. Okay, so kita ambil virtual box, dia lepas sini dia kata virtual box, so kita ambil virtual box dan kita download untuk ikut laptop macam saya laptop saya 64 bit, so kita proceed untuk 64 bit. Okay, di sini dia akan download. Okay, di sini dia download. Okay, kita hold sebentar, tunggu dia download, dah selesai nanti kita sambung semula. Okay, bila dah habis download untuk Android image, okay, kita kena extract the virtual box this image. So tadi yang kita download tu ialah Android image, so kita perlu extract dia. Okay, sini kita, ini file yang kita dah download, so saya tak di desktop, so kita perlu extract dia. Okay, kita extract file dan okay. So sementara tunggu ni kita saya stop sekejap, kita tunggu dia extract sampai habis. Okay, bila dah habis extract, dia akan keluarkan file ni iaitu R164. Okay, dalam R164 ni terdapat 64 bit dan dalam 64 bit ni ada virtual disk image yang kita dah download tadi lah, iaitu 86 7.1 R1. Okay, kita back to soalan. Okay, di sini dia kata configure the VM setting. Okay, configure the VM setting. Open VirtualBox your file and create a virtual machine using the new button. If you don't already VirtualBox, you can download. So kita boleh download. So sebab saya tak ada lagi, kita download. Okay, di sini kita boleh pilih sama ada nak Windows host, OS host, Linux, Solaris ataupun Solaris 11. So kita saya pakai Windows, kita perlu download Windows host lah. So bila download, ni kita download, kita tunggu di download, kita hold dulu. Okay, bila dah selesai download, kita perlu cari dia punya exe di mana. Okay, saya letak di desktop exe saya, iaitu application file dia. Ni saya double klik. Dia adalah prepared expiry, iaitu dia kata welcome to the Oracle VM VirtualBox 3.1.80 setup wizard. Okay, di sini ialah version dia ialah 3.1.18 sama dengan sini. Okay, kita perlu tekan button next. Di sini kita tak kacau apa-apa pun sebab ini adalah default dia, iaitu inilah location directory dia dalam program file Oracle VirtualBox. Ini pun tak ada apa, kita just next. So ini pun tak ada apa-apa, kita just next. Okay, warning. Yang ni dia akan tanya kita nak proceed ke tak untuk buat installation VirtualBox, virtual machine untuk VirtualBox ni. So kita yeskan aja. So kita klik install. So sini dia akan minta kita untuk yes. Okay, ini akan ambil masa juga sikit sebab dia nak install masuk ke dalam kita punya komputer, kita punya laptop. Okay, bila dah finish dia keluarkan macam ni. Dia akan tanda start to Oracle VM Virtual 6.1.18 after installation. Kita klik finish. Okay, ini adalah Oracle Virtual Machine untuk inilah yang VM yang kita download tadi. Interface dia iaitu ada tools, ada file, ada machine, ada help, ada preference, ada import, export, new dan add. Okay, kita back to soalan. Okay, sini dia kata configure the Android VM. So kita perlu configurekan dengan nama, kita perlu add new, dia kata, dan namakan sebagai Android. Kita tukarkan kepada Linux. So version dia nak kita ambil version
2.6 sebab tadi kita download untuk image ni ialah 64 bit. So kita just tekan next. Okay, di sini kalau kita tengok dalam ni dia saja kita ambil banyak 2048 MB. So di sini pun kita ambil 2048. Okay, then kita tekan next. Okay, di sini kita di sini kita reverse ni dia suruh pakai use add as IT virtual hard disk file, iaitu Android image yang kita telah download tadi. So kita tengok kita cari balik ID kita tak ada. So kita tekan add, kita stop sebab tadi saya tak di sini. So di sini ada, kita open. So kita choose dan kita akan create dia. Okay, ini adalah bagi interface yang ada untuk general system, display storage, audio, network, USB, share folder dengan description. Okay, di sini kita tengok lagi apa step seterusnya. Okay, step seterusnya kita perlu double klik kat sistem. Kita klik kat sistem. Dan di sistem dia minta untuk kita uncheckkan optical dengan floppy, dan kita perlu movekan hard disk ke atas sebab dia nak butuh hard disk saja. Di sini dia, untuk pointing device dia suruh tukar pakai PS/2 mouse, dan itu saja yang di sistem. Dan seterusnya di network dia minta untuk attach to bridge adapter, dan naming kita boleh tukar, ini adalah default dia. So pergi kepada advanced, ni dia minta untuk kita tukar pada PCNet Fast 3. So ini pun tak perlu kacau apa-apa, ini memang dia dah default dia. So kita klik OK. Selepas kita dah configure apa yang dalam ni nak, so kita boleh try untuk startkan virtual machine. So bila startkan virtual machine, kita ambil macam mana-mana tak apa. Kalau masalah ni saya tak tahu, saya just try. So dia keluar macam ni. So just dia je, dan kita boleh exit nanti. Dia je dulu. Dia pun dia akan keluar macam BIOS ni. Ya, tak apa. Okay. Sini dikeluarkan untuk interface bagi Android. Dia sedang start up untuk Android punya virtual machine. So sini pun ambil masa juga sebab dia nak start up untuk virtual box dia. Yang ni ialah dia tak benar kita pakai mouse, melainkan kita kena pakai mouse yang disediakan dalam virtual box ni. Virtual machine ni, ni kita boleh try untuk search, tapi saya start internet sebab tak connectkan dengan mana-mana wifi. Try untuk on wifi. Ke kita cuba try. Saya tak nak sign in pun, no thanks. Kita ambil no thanks. Kita try search Google. Okay, sini dikeluarkan apa yang kita cari tadi. Okay, di sini menunjukkan bahawa apa yang ada dalam virtual ada juga, apa yang ada dalam handphone ada juga dalam virtual. Kita tak nak kita tekan tengah. So close it ni kita boleh close app. Okay, terus ni kita boleh pergi kepada main menu. Just swipe up. Okay, ni adalah main menu. Terdapat calendar, collaboration, Chrome, cloud dan sebagainya. Kita pergi kepada setting. Kita tengok setting untuk virtual machine, virtual Android dia.
Dia ada wifi, ada bluetooth, display dan sebagainya. Okay, ini adalah storage dia, ini ada bateri. Ini dalam masa printing dan sebagainya. Ini adalah about tablet ni, about virtual machine ni. Ini kita boleh tukar dengar dan kita juga boleh tengok YouTube. So, kita buka YouTube. Okay, tengok popular. So, functionality apa yang di dalam virtual sama je dengan Android phone yang lain. So, boleh search, boleh ada Play Store, boleh download apa-apa saja. So, kalau untuk nak develop Android pun boleh je untuk menggunakan virtual box, virtual machine. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.